Assalamualaikum dan salam sejahtera. Edisi khas bertemu kita kembali di Sabah Hits Online TV bersama saya Nur Faiza Chamin. Kita ke berita utama. JPKK perlu laksana tanggungjawab adil dan jujur, kata Haji G. Tingkatkan peruntukan pembangunan untuk Sabah, Sarawak demi tepati konsep rakan setara (STAR). Banjir di Sepanggar. Sabah FC sangkal dakwaan tidak berasas sebuah portal tempatan. Adalah suatu kesalahan memasang nombor pendaftaran mengelirukan, kabur atau fancy. Ketua Menteri Dato' Seri Panglima Haji G. Haji Noor mengingatkan pemimpin akar umbi, khususnya jawatan kuasa pembangunan dan keselamatan kampung agar menjalankan tanggungjawab yang diamanahkan oleh kerajaan dengan penuh dedikasi, jujur, prihatin, adil dan ikhlas. Haji G berkata terdapat penambahan seramai 13 JPKK di beberapa kampung dan mukim. Pelantikan pemimpin akar umbi termasuk JPKK juga adalah untuk membantu kerajaan negeri merealisasikan hasrat, aspirasi dan plan pembangunan Hala 7 Sabah Maju Jaya yang bermatlamat memulihkan semula ekonomi dan untuk kesejahteraan rakyat di negeri ini. Tambah Haji G, jangan jadikan jawatan itu sebagai batu loncatan untuk memikir soal projek semata-mata sehingga tidak mahu bekerjasama dengan penduduk kampung, termasuk meminggirkan mereka yang tidak sehaluan dengan kerajaan. Ujar Haji G pada majlis penyerahan watika pelantikan pengurusi setiausaha dan Bairo JPKK bagi DUN N12 Sulaman di Dewan Seri Sulaman kemarin. Sebaliknya, pihak kerajaan perlu peka dengan setiap masalah penduduk kampung dan menyampaikan maklumat berkaitan bantuan kerajaan tanpa pilih kasih. Ujar Haji G lagi, kerajaan negeri membelanjakan kira-kira RM1.2 bilion untuk membantu rakyat akibat pandemik COVID-19 termasuk bantuan wang tunai RM300 seorang secara one-off, bantuan bakul makanan dan lain-lain. Seramai 47 pengurusi JPKK menerima watika pelantikan mereka iaitu 12 orang dari Mukim Serusup, 14 dari Mukim Indai dan 21 dari Mukim Tembalang. Parti Solidariti Tanah Airku STAR meminta pelbagai kementerian persekutuan meningkatkan peruntukan pembangunan untuk Sabah dan Sarawak berikutan agihan bajet 2022 tidak menepati konsep rakan setara. Kata Stephen yang juga Ketua Bahagian STAR Karambunai, peruntukan kewangan yang amat sedikit menyebabkan kedaifan kemudahan asas di Sabah termasuk di kawasan Sepanggar yang terletak dalam kawasan Perkadaran Dewan Bandaraya Kota Kinabalu. Stephen seterusnya memetik gambaran kedaifan tersebut seperti yang dinyatakan Presiden STAR Dato' Seri Dr. Jeffrey Kitingan yang juga Ahli Parlimen Keningau dalam pembahasan bajet 2022 seperti berikut. Tambah Stephen, sehingga 2020 Malaysia telah melalui 11 rancangan Malaysia, namun hakikatnya 8 daerah termiskin di negara ini terletak di Sabah. Banyak kawasan termasuk kampung-kampung sekitar 20 km dari pusat bandaraya Kota Kinabalu masih tiada bekalan air terawat, jalan masih gravel, berhabuk di musim panas, berlumpur di musim hujan dan banjir kilat bila hujan lebat 3-4 jam. Ujar Stephen, malahan pembaikan kemudahan asas seperti jalan kampung rekreasi, tempat berniaga, jeti dan jambatan perkampungan atas air memerlukan sumber kewangan yang lebih banyak. Sementara itu, Stephen yang memenangi jawatan Naib Presiden STAR tanpa bertanding mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan kepada Presiden, pucuk pimpinan parti, ketua-ketua bahagian dan para perwakilan di atas kepercayaan yang telah diberikan kepadanya. Info banjir di depan kampus Intan Jalan Sepanggar Tuaran mengakibatkan ramai pengguna jalan raya berpatah balik dari mengambil risiko meredah banjir kilat. Laporan wartawan di lokasi. Banjir. Sabah FC memandang serius laporan siasatan salah laku dan pecah amanah dalam Sabah FC yang dilaporkan sebuah portal media online tempatan di sini kemarin.
Sabah FC dalam kenyataannya kemarin menyangkal segala tuduhan yang dilaporkan media online tersebut sekaligus mempersilakan mana-mana pihak untuk melakukan siasatan dijalankan ke atas Sabah FC. Sabah FC dalam kenyataannya memberitahu bahawa setakat ini semua urus niaga perpindahan pemain import mempunyai dokumen rasmi mengikut prosedur ditetapkan serta bukan dijalankan secara sesuka hati. Sabah FC juga cuma membayar RM30,000 untuk kos logistik penghantaran LED ke Kota Kinabalu dan ia merupakan sumbangan daripada salah satu penaja Sabah FC untuk musim ini. Bagi sistem catapult pula hanya RM65,000 dibelanjakan klub dan ia dibeli secara terus daripada Australia tanpa membabitkan mana-mana pihak atau orang tengah seperti yang dinyatakan. Pihak pengurusan kelab akan membuat laporan polis untuk memaklumkan tentang hasutan ini dan tidak teragak-agak untuk mengambil tindakan undang-undang sekiranya portal online tersebut atau mana-mana pihak secara terus-menerus menabur fitnah yang tidak berasas terhadap Sabah FC. Sabah FC percaya segala tuduhan tidak berasas ini adalah dengan niat untuk menjatuhkan imej serta kerja keras yang dibuat pihak pengurusan kelab selama ini. Fokus utama kelab adalah untuk meletakkan Sabah FC di landasan yang betul sama ada di dalam maupun di luar padang. Orang ramai dinasihatkan untuk mematuhi peraturan bagi memasang nombor pendaftaran kenderaan mengikut spesifikasi yang diterapkan di bawah Akta Pengangkutan Jalan 1987. Jika didapati melanggar peraturan tersebut, boleh didenda tidak kurang RM300 dan tidak lebih RM3,000 di bawah Seksyen 14 dalam kurungan 4 APJ 1987. Berikut contoh-contoh gambar kenderaan yang tular di media sosial dan tidak mematuhi spesifikan yang ditetapkan. Pemilik kenderaan bakal diambil tindakan untuk ditemu siasat oleh JPJ. Orang ramai adalah disarankan untuk melaporkan mana-mana kenderaan yang memasang nombor pendaftaran yang mengelirukan, kabur atau fancy di alamat email aduantrafik@jpj.gov.my bersama gambar kenderaan dan butiran lain yang berkaitan. Saya Nur Faiza Jamin, Sabah Hits Online TV.